Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1006. Antara paparan utama. Kempen Pilihan Negeri Melaka tidak adil. Warna biru yang bercelaru. Pelan ekonomi PH ringankan beban rakyat. Sudah terlambat untuk UMNO. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pakatan Harapan mendakwa perlawanan politik Pilihan Raya Negeri Melaka berlaku di atas padang yang tidak sama rata. Pengarah strategi Pilihan Raya Keadilan SIM Zizin berkata Pilihan Raya Negeri Melaka kali ini amat mencabar, khususnya kepada Pakatan Harapan. Menurutnya, prosedur operasi standard SOP oleh Kementerian Kesihatan mengenakan larangan kepada semua aktiviti berkempen yang melibatkan pertemuan di antara calon dan pengundi secara fizikal. Larangan itu termasuk ceramah, ziarah rumah ke rumah dan aktiviti walkabout. Jadi ini sangat menyusahkan. Pada masa yang sama, kalau kita tengok Melaka, dia dah masuk fasa 4, boleh pergi sekolah, boleh pergi mana-mana, ya, boleh pergi pasar malam, boleh pergi shopping kompleks. Tapi untuk parti politik yang memilih kerajaan yang akan datang, 5 tahun pemilihan kerajaan yang akan datang, semua tak boleh buat. Jadi ini menyebabkan ada rungutan, ya, terutamanya daripada pihak Pakatan Harapan bahawa ini adalah pilihan raya yang tidak adil. Ujar Zizin. Menurut beliau, walaupun sudah 2 hari berkempen tetapi masih tidak boleh masuk ke media perdana. Katanya kerajaan takut kalah. Mereka mengadakan SOP yang tidak munasabah dan tidak memberi padang yang sama rata. Beliau berharap kepada penyokong yang cerdik internet supaya menyampaikan maklumat dan pencerahan secara word of mouth supaya keluar mengundi Pakatan Harapan. Zizin berkata demikian dalam program khas PRU Dun Melaka pada 9 November. Terdahulu, Pakatan Harapan menggesa Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk memberi ruang media rasmi kepada semua parti secara adil. Jawatankuasa Komunikasi Digital dan Multimedia Pakatan Harapan dalam satu kenyataan merujuk kepada SOP yang diterbitkan oleh Majlis Keselamatan Negara berhubung Pilihan Raya Negeri Melaka yang tidak membenarkan kempen secara tradisional. Namun, berkempen sepenuhnya secara media sosial juga belum dapat dilaksanakan dengan lancar. Para pengundi di Melaka yang tinggal di kawasan dengan capaian internet atau telekomunikasi yang tidak baik atau tidak mempunyai telefon pintar atau tidak fasih media sosial bakal tertinggal daripada menerima maklumat tepat dan terkini daripada calon parti-parti yang bertanding. Mereka sudah pasti mempunyai akses kepada saluran maklumat yang lebih tradisional seperti radio, televisyen dan surat khabar. Ini akan mengakibatkan kesenjangan akses maklumat serta ketimpangan amalan demokrasi yang wajib diatasi, kata kenyataan tersebut. Sehubungan itu, kenyataan tersebut menggesa menteri berkenaan untuk segera melaksanakan beberapa perkara iaitu pertama, memberi ruang sekurang-kurangnya 30 minit bagi setiap parti setiap malam untuk berceramah di TV1, TV2 dan Bernama TV. Kedua, memberi ruang sekurang-kurangnya 60 minit bagi setiap parti setiap hari untuk berceramah menggunakan Melaka FM dan Bernama Radio. Dan ketiga, mengadakan program forum perdana yang diwakili setiap parti sekurang-kurangnya sekali melalui saluran TV dan radio rasmi sepanjang tempoh kempen Pilihan Raya Negeri Melaka. Pakatan Harapan percaya dengan membenarkan semangat lebih terbuka media rasmi terhadap semua pihak ini akan merancakkan lagi amalan demokrasi di Malaysia, tegasnya. Jawatankuasa Komunikasi Digital dan Multimedia Pakatan Harapan dianggotai oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ahmad Fahmi Fazil, Khalid Abdul Samad, Hanayo, Wong Shuji dan Chan Min Kai serta Soraya Salim, Setiausaha Angkatan Wanita Amanah Negara dan Loh Ker Chian, Pengarah Komunikasi Wanita Keadilan. Sementara itu, Khalid yang turut serta dalam wawancara tersebut menegaskan bahawa populariti Adli Zahari amat jelas berdasarkan kepada maklum balas beberapa hari sebelum penamaan calon. Setakat ini tidak nampak adanya orang di Melaka yang ditemui yang menganggap Adli terlibat dalam penyelewengan atau kerajaan PH tak baik, ujarnya.
Ini kerana, kata Khalid, prestasi Agli yang berjaya menunaikan 75% atau 62 daripada 85 poin yang nak diusahakan telah dijalankan. Khalid mengambil contoh Kerajaan Pakatan Harapan melaksanakan 100 rumah percuma, bas percuma dan parking percuma pada hujung minggu di Bandar Melaka. Selain itu, beliau juga memulakan inisiatif projek empangan jernih dengan peruntukan kira-kira RM200 juta bagi menyelesaikan isu bekalan air di negeri tersebut. Sediakan adanya perkhidmatan bas percuma. Ini lebih kurang macam dekat Selangor jugalah kita buat juga, dan parking percuma pada hari Sabtu dan Ahad. Ini maknanya bila time orang datang untuk kerja dan sebagainya tu okey, kenakan parking, tetapi pada hari cuti yang biasa yang orang keluar dengan keluarga ataupun pergi shopping dan sebagainya, wajarlah diberikan parking yang percuma, dan itu pun telah dilaksanakan. Dapatkan kelulusan projek empangan jernih, itu pun satu perkara yang bagus bagi negeri Melaka. Untuk Khalid berkata Kerajaan Pakatan Harapan memudahkan rakyat untuk bertemu Ketua Menteri menerusi Hari Bertemu Rakyat dan berjaya mengeluarkan 1,000 asnaf daripada belitan kemiskinan. Menurut Khalid, Pakatan Harapan ialah gabungan yang fokus dan komited kepada pentadbiran baik, amanah, adil dan DAP bersetuju mahukan kerajaan yang bersih. Ini berbeza dengan mereka yang berjuang atas dasar perkauman dan ketuanan Melayu tetapi tidak sensitif dengan rasuah dan pembaziran. Kenyataan ini disokong oleh Zizin yang berkata Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dalam satu kerajaan persekutuan, tetapi pada pilihan raya negeri Melaka mereka berperang. Sebab itu rakyat keliru, saya pun keliru. Inilah kekecewaan yang berlaku. Hari ini mereka bergabung, esok mereka berpecah, kata Zizin. Gabungan Pakatan Harapan adalah solid. Melihat kepada warna biru tua logo Perikatan Nasional dengan tulisan putih, ia sama dengan warna logo Barisan Nasional. Logo itu menunjukkan seperti adanya kemesraan di antara keduanya, sedangkan mereka sebenarnya saling bertikaman dan hanya berhenti apabila dihidang dengan ghanimah. Permusuhan itu terselah apabila kedua parti tersebut berentap di pilihan raya negeri Melaka. Kedua-duanya bertanding di 28 kerusi negeri tersebut. Bagi Barisan Nasional, UMNO bertanding di 20 kerusi, MCA 7 dan MIC 1. Sementara Perikatan Nasional pula meletakkan Parti Bersatu bertanding di 15 kerusi, PAS 8 dan Gerakan 5. Dengan itu, Muafakat Nasional terkorban tanpa pembelaan. UMNO dilihat masih merawat luka lalu angkara bersatu yang bersama dalam Pakatan Harapan untuk menumbangkan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14. Ini dapat dilihat daripada kecelaruan hantaran yang dibuat oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Facebook beliau baru-baru ini. BN akan kembalikan perpaduan yang pernah dirampas daripada rakyat Malaysia pada pilihan raya umum ke-14. BN mahu kembalikan kemakmuran dan kestabilan ekonomi yang terus-menerus merudum sejak 9 Mei 2018, kata Zahid. Mana makmurnya Zahid? Kita ambil contoh kes Felda Global Ventures FGV yang disenaraikan di Bursa Malaysia pada 28 Jun 2012 pada harga tawaran awam permulaan IPO RM4.55. Namun disebabkan strategi perniagaan yang tidak cerdik, saham FGV terus merudum sebelum pilihan raya umum ke-14 sehingga sekitar RM1.60 hingga RM2 sahaja. Kemarin ia diniagakan pada kadar harga RM1.51, maknanya nilai saham FGV telah merudum 3 kali ganda daripada harga ketika tawaran permulaan. Menurut Menteri Kewangan Kerajaan Pakatan Harapan, pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional hanya meninggalkan sisa wang bernilai RM450 juta. Perangkaan akaun hasil disatukan ini turut disahkan Akaunten Negara Datuk Saad Isa pada 25 September lalu. Justru kerajaan baharu diterajui PH mengharungi 5 bulan yang amat mencabar pasca pilihan raya umum ke-14. Katanya dalam kenyataan lapor Berita Harian. Guan Eng berkata perangkaan bahawa akaun hasil disatukan merekodkan penyusutan sehingga 96% atau RM11.41 bilion pada 31 Disember 2017 sehingga 30 April 2018. Jumlah dalam akaun hasil disatukan menurun secara mendadak daripada RM11.86 bilion pada Disember 2017 kepada RM5.73 bilion pada Januari 2018 sebelum menyusut lagi kepada RM5.34 bilion pada Februari 2018, Mac 2018 RM3.91 bilion dan April 2018 RM450 juta, katanya. Fikir jangan guna siku dan lutut. Salah Pakatan Harapankah? Zahid berkempen supaya pengundi pilihan raya negeri Melaka tidak tersilap memilih warna biru. Rakyat Melaka berbilang bangsa dan agama jangan tersilap pilih warna biru pada 20 November 2021.
Mungkin ada biru kelihatan sama tetapi tidak serupa. Pastikan pilih biru BN yang original kerana original itu berkualiti. Jangan terpedaya biru tiruan cetak rompak kerana hasilnya pasti mendukacitakan, katanya. Itu hak Zahid untuk berkempen, tetapi berbohong itu berdosa kerana seperti yang dijelaskan tadi, ekonomi sudah merudum sebelum Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan pada 10 Mei 2018. Dalam keperitan itu, kerajaan Pakatan Harapan masih rendah nilai hutang baharunya berbanding dengan kerajaan Tebuk Atap. Seperti yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2020, hutang persekutuan pada 2020 adalah berjumlah RM879.560 bilion iaitu 62.1% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK. Pada 2020, pinjaman baharu adalah berjumlah RM194.555 bilion berbanding RM138.559 bilion pada 2019, tegas LKAN. Jangan lupa kerajaan Tebuk Atap turut disertai oleh UMNO. Justru kemakmuran apakah yang UMNO Barisan Nasional ingin kembalikan? Pakatan Harapan melancarkan satu pelan tindakan maju bersama harapan petang tadi. Pelan tersebut digariskan bagi menyatakan fokus yang akan dilakukan bagi menangani beberapa permasalahan di negeri tersebut termasuk isu kesihatan, ekonomi, kebajikan rakyat dan soal pengangguran anak muda. Menurut Adli Zahari yang mengetuai Jentera Pilihan Raya Negeri Melaka. Beliau berkata memandangkan Melaka sudah pun memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN, masalah ekonomi adalah masalah terbesar kerana golongan masyarakat yang berpendapatan rendah 40% iaitu B40 kini semakin membesar menjadi B50. Pakatan Harapan sudah menyediakan beberapa agenda dan pelan-pelan tindakan kita untuk menyelesaikan masalah isu golongan B40. Masalah peniaga di samping persoalan melibatkan kestabilan politik, katanya. Pelan tersebut dirangka berdasarkan maklum balas rakyat khususnya dalam kalangan peniaga-peniaga pasar malam yang ada antara mereka tidak mampu memulakan semula perniagaan kerana ketiadaan modal. Menurutnya, Pakatan Harapan akan menyediakan satu pelan bagi usahawan-usahawan kecil agar mereka mampu membuka semula perniagaan mereka. Pakatan Harapan tidak akan mengabaikan sektor pelancongan oleh kerana Melaka sememangnya dikenali sebagai salah satu tempat peranginan yang sentiasa dikunjungi orang ramai. Ini susulan maklum balas bahawa beberapa perniagaan yang terpaksa gulung tikar akibat penutupan pusat-pusat pelancongan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Antaranya ialah untuk memberikan insentif khusus kepada pemain industri termasuk pertimbangan memberi kelonggaran bayaran cukai dalam keadaan tertentu. Penilaian cukai kepada institusi ini akan dilakukan supaya mereka boleh meneruskan perniagaan mereka. Sebab itu kita akan membuat beberapa penilaian cukai kepada institusi-institusi perniagaan ini supaya mereka boleh meneruskan perniagaan mereka dengan cara yang lebih baik dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Mengenai isu pekerjaan, Pakatan Harapan menyediakan pelan tindakan agar peluang pekerjaan dapat disediakan kepada generasi muda. Fokus lain yang akan dilakukan Pakatan Harapan adalah membantu menyelesaikan isu masa depan anak-anak yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19. Satu dana khas akan dicadangkan untuk memastikan anak-anak yang kehilangan ibu atau bapa mempunyai masa depan lebih sempurna sama ada kebajikan maupun pendidikan kerana tanggungjawab itu harus diambil oleh kerajaan. Sebab itu ini di antara fokus yang diberikan oleh Pakatan Harapan di mana kita akan mencadangkan satu dana khusus bagi memastikan bahawa anak-anak yang kehilangan ibu ataupun bapa ini mempunyai masa depan yang lebih sempurna sama ada dari segi kebajikan maupun dari segi pendidikan mereka. Kerana tanggungjawab itu harus diambil oleh kerajaan Pakatan Harapan itu sendiri. Sementara itu, Barisan Nasional pula dilaporkan berjanji menyediakan peruntukan kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri termasuk ahli Dewan Undangan Negeri bukan kerajaan sebagai langkah memastikan kemakmuran kepada seluruh rakyat Melaka tanpa mengira latar belakang politik. Demikian sebahagian daripada manifesto Barisan Nasional yang diumumkan oleh Pengarah Pilihan Raya Barisan Nasional bagi Pilihan Raya Negeri Melaka, Datuk Seri Muhammad Hassan secara maya di platform Facebook rasmi Ketua Menteri Melaka, Melaka hari ini. Barisan Nasional juga bersyadang meminda Perlembagaan Negeri bagi tujuan melantik 5 ahli Dewan Undangan Negeri tambahan termasuk daripada kalangan belia dan NGO bagi membuka ruang dan perspektif persidangan Dewan Undangan Negeri di luar ruang lingkup politik semata-mata. Manifesto daripada Perikatan Nasional akan menyusul.
Akhirnya, Muafakat Nasional mati sebelum sempat menjadi matang dan menambah jasa kepada penciptanya. Kematiannya seiring dengan keputusan PAS untuk bersama Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka. Mengulas mengenainya, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, UMNO menerima keputusan itu dengan berlapang dada. Ujarnya, UMNO tegas dengan pendiriannya untuk bertanding atas tiket Barisan Nasional secara sendirian. Jelas sekali bahawa Muafakat Nasional tidak mudah dioperasikan. Keputusan PAS bermakna Muafakat Nasional itu hanya wujud pada nama, tidak pada semangatnya. Laungan Muafakat Nasional demi perpaduan ummah hanyalah halwa telinga, dakwanya dalam satu hantaran di Facebook. Beliau menegaskan bahawa keputusan UMNO untuk tidak bekerjasama dengan PPBM maksudnya bersatu bukan kerana ia membelakangkan kepentingan ummah dan bangsa Melayu. Tetapi kata Khalid, bersatu secara terang dan jelas seteru UMNO kerana kelahirannya adalah untuk mengganti UMNO. PAS wajar mengerti kedudukan ini. Kerana itu UMNO tidak memerlukan PAS untuk mendamaikan ia dengan PPBM. Seperti UMNO juga tidak pernah mengusahakan damai antara PAS dan Amanah demi kepentingan ummah kerana UMNO tahu sejarah keduanya, katanya. Beliau memberi amaran bahawa PAS tidak boleh mengikat UMNO dengan Muafakat Nasional dan pada masa yang sama mendambakan Perikatan Nasional. PAS katanya wajar terus dengan Perikatan Nasional kerana ia tidak boleh terus keliru dengan apa yang parti itu kehendaki. Dalam politik, tiada parti yang patut mencari keuntungan dari pelbagai pihak dalam pelbagai keadaan dan pada setiap masa, bidasnya. Malah, kata Khalid, keputusan PAS itu membuat UMNO tidak lagi terbelenggu dengan sesiapa, bebas mencorakkan jalan ke hadapannya. Akhirnya, pemimpin UMNO sedar bukan mudah berta'awun dengan PAS. Parti yang sanggup berenang dalam 100 kolam demi mencari laba politik itu tidak akan meletakkan nilai yang tinggi kepada kesetiaan bersahabat. PAS sudah pernah bersama dalam Pakatan Rakyat, namun ia memutuskan tahluf siasinya dengan keadilan dan DAP yang membantu kemenangannya di Selangor. Akhirnya ia mencetuskan kelahiran Amanah setelah sekumpulan pemimpin PAS yang pro Pakatan Rakyat gugur setandan dalam pemilihan di Muktamar tahunan PAS ke-61 pada 2015. Namun sehingga hari ini Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang masih meracau. Kononnya Melayu dalam Pakatan Harapan adalah liberal. Beliau mentahmah bahawa Amanah ditubuhkan oleh DAP walaupun tidak berani menyebut namanya. Dalam masa 2 tahun melibatkan kalangan Melayu yang liberal, termasuk Parti Melayu Islam yang ditubuhkan oleh DAP untuk menggantikan PAS. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada 8 November berkaitan pilihan raya negeri Melaka. Berbalik kepada pendirian Khalid itu, secara tersirat ia satu peringatan kepada pemimpin UMNO yang mesra Perikatan Nasional bahawa jalan kemenangan ialah sokongan semua kaum dan bukan hanya Melayu. Dalam politik yang telah sangat disruptif, kemenangan akan banyak bergantung kepada tawaran dasar yang lebih baik, kepimpinan yang lebih dinamik, rencana ekonomi yang lebih lestari dan rencam generasi muda yang mesti difahami, tegasnya. Malangnya, segalanya sudah terlambat. Rakyat khususnya generasi muda tahu UMNO sudah terpalit dengan segala kebejatan kerajaan tebuk atap kerana mereka juga duduk di dalam Kabinet Tan Sri Mahyidin Mat Yassin yang didakwa gagal. Kini lebih 2.5 juta kes terkumpul jangkitan COVID-19 dan kematian lebih 29,000 dicatatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kadar pengangguran pada 31 Disember 2019 sebanyak 3.2% telah meningkat sehingga 4.9% pada 2020 dan 4.8% pada 2021. Hari ini, daripada 37,415 perniagaan yang dilapor gulung tikar, 26,007 merupakan usahawan mikro diikuti 2,738 perusahaan kecil dan sederhana. Rakyat sengsara sehingga ada yang mengangkat bendera putih. Peluang telah dipersesiakan kerana keutamaan kerajaan gabungan Perikatan Nasional, Barisan Nasional tersasar dan ternyata gagal. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portalJomChannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung.
panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.